بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkati lagi majlis kita pada malam ini, mari sama kita mulakan dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وعلى آل بيته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang benar. Niscaya Allah akan menghilangkan amalan kamu dan akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Rasa siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustaz Ghani, Imam, seluruh itu kuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa dan selama-lamanya lah, bersama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya, serta taufik dan hidayahnya pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedatangan kepada kita untuk hadir ke masjid, kemudian kita duduk dalam majlis tazkirah. Alhamdulillah, Allah terus memilih kita, memberi peluang kepada kita untuk berada di rumah Allah solat berjemaah, kemudian untuk kekal dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa itu yang kita buat pada malam ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, insya-Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu tak lama, cuma dalam 50 minit, 45 minit ya. Dalam sejam kan. Tapi kita duduk dalam majlis ilmu ni walaupun 45 minit, 50 minit, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan perkara kecil, besar kebaikan, besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala bila kita duduk dalam majlis ilmu. Baik tuan dan puan, ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita menyambung kitab kita, saya beringatkan diri saya berkaitan dengan kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana dalam kitab Nasrul Mutibah dinyatakan bahawa ada 6 syarat untuk kita mendapat syurga menurut Sayyidina Ali. Yang pertama disebut man jama'a sittata khisalin lam yana' lil jannah matlaban wala 'anil nar mahraban. Awwaluha 'arafa Allah ta'ala fa ata'ahu. Kedua, wa'arafa syaitan fa'asahu. Yang ketiga, wa'arafa al-akhirah faqalabaha. Yang keempat, wa'arafa dunya farafadaha. Yang kelima, wa'arafa al-haq fattabahu. Dan yang keenam, wa'arafa al-batil fajtanabah. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang
ada dalam diri dia, mengumpulkan 6 perkara ini, maka dia telah mendapat kunci untuk membuka pintu syurga dan menutup pintu neraka. Yang pertama disebut arafallahu ta'ala fa'ata'ahu. Dia mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha berkuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat apa dua yang kita laksanakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan amal saleh dan juga meninggalkan perkara-perkara mungkar. Lalu orang ini dia mentaati perintah Allah. Maka ini kunci pertama. Arafallahu ta'ala fa'ata'ahu. Sebab ada orang yang dia tahu tapi dia tak mampu untuk taat. Ada. Alhamdulillah kita kalau Allah bagi, kita tahu buat benda ni ada satu kebaikan, dapat manfaat, ada ganjaran baik si Allah SWT, kemudian kita taat, kita ikut, kita buat, maka baiklah bagi kita. Tapi ada orang dia tahu tapi dia tak buat. Kadang-kadang kita pun mungkin juga ada kan, ada benda yang kita tahu kita buat, ada juga benda yang kita tahu dan kita tak buat. Mana-mana yang tak buat tu kelemahan kita. Jadi inilah tempat dia. Kita dudukkan majlis ilmu, majlis tazkirah, majlis peringatan, saling ingat, mengingati, kan? Mudah-mudahan yang kita tahu tu kita sama-sama buat. Masuklah saya yang dulu cakap kat depan ni pun, kan? Bukanlah kadang kalau kata ustaz kat depan ni buat semua tak juga. Kadang-kadang ada juga yang tertinggal, yang cuai juga kan. Sedangkan tuan-tuan yang duduk di depan saya ni kadang lebih taat, lebih kuat amal solehnya berbanding yang saya di depan ni. Jadi duduk dalam majlis ini lebih kepada memberi peringatan. Itu yang pertama. Yang kedua disebut wa'arafa syaitan fa'asahu. Dia tahu tentang syaitan ni membawa kepada kerosakan, kan, perkara maksiat, perkara dosa. Lalu orang yang tahu ni dia berusaha untuk melawan, untuk memusuhi syaitan ini. Syaitan ni sifat dia akan berusaha untuk mengelakkan, membuatkan kita ni untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya ingat ada satu riwayat, orang beriman ni akan diuji dengan 5 perkara. Yang pertama disebut sebagai mukmin yuhsiluhu. Ada kata hadis tapi dalam kitab ni kata ni bukan hadis, tak apa. Yang pertama disebut sebab orang beriman ni akan diuji dengan 5 perkara. Yang pertama, mukmin yuhsiluhu, orang beriman yang saling dengki-mendengki. Sama-sama orang beriman ni saling dengki. Ada tak? Ada. Ada. Kan? Cikgu dia dengki dengan cikgu, orang niaga dia sama-sama niaga dia dengki. Kan? Orang kerja-kerjaan dia sama-sama kerja-kerjaan dia dengki. Itu yang pertama. Yang kedua, wa munafiqun tughdabu. Orang munafik yang tak suka kepada orang melakukan kebaikan. Ini sifat orang munafik. Kita jumpa tak? Jumpa. Orang beriman dia mesti akan dapat ujian daripada ini. Orang munafik. Yang ketiga apa dia? Mukmin, munafik, wa kafirun yuqatiluhu. Yang ketiga adalah orang kafir yang akan membunuh kita. Sama ada bunuh secara zahir ataupun secara pemikiran kita, rosakkan kita punya pemikiran kita. Dan yang keempat, wa syaitanun yudhilluhu. Ujian orang beriman adalah daripada syaitan yang akan menyesatkannya. Pasti orang beriman dia tak akan duduk orang beriman boleh amal soleh dengan aman. Tidak, sudah pasti akan ada ujian daripada salah satunya daripada syaitan. Kan? Mesti. Wa syaitanun yudhilluhu. Syaitan yang akan menyesatkan kita. Yang kelima, ya. Yang kelima, wa nafsun tunazi'uhu. Nafsu yang akan tarik dia supaya buat benda-benda yang tak elok. Ini orang beriman mesti dia akan uji daripada mana. Itu ujian bagi orang beriman. Jadi dalam kata surah Ali ini, salah satunya adalah syaitan. Wa'arafa syaitan fa'asahu. Dia tahu bahawa syaitan yang akan menyesatkan dia akan cuba sedaya mungkin untuk memusuhi, untuk melawan syaitan ini.
Kalau dia berjaya, insya-Allah pintu neraka, pintu syurga tu, kunci pintu syurga dah ada, dan pintu neraka akan tertutup. Yang ketiga, wa 'arafa al-akhirah fa talabaha. Dia tahu tentang akhirat dan dia berusaha untuk mendapatkan. Kita tahu bahawa pada hari akhirat kelak kita akan dibangkitkan, kita ada proses mizan, kita akan ada timbangan dan sebagainya. Kita akan ada balasan. Orang buat baik akan dibalas baik, orang yang buat jahat akan dibalas jahat. Kan? Kita mentaati Allah, mentaati Rasul, buat baik kepada mak ayah, buat baik kepada rakan-rakan. Semua ni ada kebaikan pada hari akhirat kelak. Orang yang faham ini, dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk dia mendapatkan segala kebaikan yang ada pada hari akhirat. Cuma Ustaz kata selawat dapat kelebihan, dapat syafaat Nabi. So dia akan membanyakkan selawat. Ustaz kata solat berjemaah dapat 27 kelebihan. Dia akan berusaha untuk mendapatkan solat berjemaah tu supaya apa, pada hari akhirat kelak dia akan mendapat hasil kelebihan tersebut. Orang yang Allah bagi kekuatan ini, insya-Allah kan. Orang kata apa, kata sehari kunci pintu syurga yang ketiga. Yang keempat, wa'arafat dunia farafadaha. Dia tahu tentang dunia, kemudian dia berusaha untuk meninggalkannya, kecuali selaras yang diperlukan dalam kehidupan hidup. Dia tahu dunia ni tidak akan kekal selama-lamanya. Dia mengambil dunia ni hanya untuk sekadar keperluan sahaja. Sehingga kan ada orang dia mengutamakan dunia, beri kelebihan, buat untuk mencari kesenangan kehidupan di dunia ni, sehingga kan dia mengabaikan tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada orang dia bekerja kan, kuat bekerja, sehingga kan ada yang sampai tidak solat, sehingga kan sampai meninggalkan perkara-perkara yang asas, perkara-perkara yang fardu ain. Jadi orang yang faham ini, dia tahu tentangnya, dia ambil dunia ini sekadar keperluan hidup saja. Dan yang kelima, wa'arfa al-haqqu fattaba'ahu. Dia tahu tentang perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang benar, dan dia akan mengikutnya. Kan, sebab kita dalam doa apa? Dan kita ada doa dasarnya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Minta Allah tunjukkan mana-mana yang baik, dan Allah bagi kita kemampuan untuk mengikut semua kebaikan tersebut. Dan minta Allah wa arinal haqqa wa arinal batila batila. Dan minta Allah tunjukkan kepada kami benda-benda yang batil, dan berikan kepada kami untuk kami menjauhkan perkara-perkara batil tersebut. Kalau kita tahu benda yang benar dan kita cuba untuk ikut, insya-Allah. Sebab kata saya, seperti mana kata saya hari ini, dia telah mendapat anak kunci pintu syurga. Dan yang terakhir, wa'arafa al-batil fajtanab. Dia tahu tentang perkara itu yang batil, perkara yang salah, perkara yang melanggar syariat, lalu dia berusaha untuk menjauhkan perkara tersebut. Bukan dia lagi dekat, dia lagi jauh. Kita tahu buat benda ni tak elok, maka dia berusaha untuk menjauhkan. Cakap benda ni tak elok, dia berusaha untuk tidak bercakap tersebut. Kalau dia buat benda ni tak elok, benda ni yang Allah larang, dia tidak berusaha untuk menjauhkan daripada melakukan perbuatan tersebut. Jadi sekiranya kata hari ini, kalau ada 6 perkara dalam diri kita ni, insya-Allah kita telah mendapat kunci pintu syurga, untuk membuka pintu syurga dan juga menutup pintu neraka. Wallahu a'lam. Itu sebagai mukadimah kepada kita. Mudah-mudahan untuk kita terus diberi kekuatan semangat untuk melakukan kebaikan amal soleh. Saya pesan untuk diri saya sendiri juga, lebih kepada pesan diri saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung bacaan kitab kita. Banyak ni. Kita tahu lah boleh tak boleh bulan ni. Tak boleh bulan ni, boleh dia habis pun. Saya dah order kitab baru, jilid nombor 2. Sampai lagi. Kat Pustaka Saleh itu tengok tak ada. Saya beli kat Shopee. Jilid yang kedua. Yang ada kat saya tu yang Indonesia yang tebal. Di satu kitab tu 2 jilid tu tebal. Kita baca yang ni dia lebih mudah, warna hitam. Nanti insya-Allah minggu depan sampai kot. Saya buat lah kalau siapa-siapa yang nak. Harga dia RM20. 22.
boleh kan. Ini ikan senangin 2 kilo ya kan? Ikan kembung 2 kilo tak? Lebih lagi, sekilo ya. Dapat satu kitab ni. Kita sekali makan tengah hari kan. Jangan kata orang mahal Ustaz kitab ni. Jadi beli dia ada. Tak baca tak apa, kita baca dalam rumah. Saya tolong baca tentang bawa aku bawa dengar yang kita sama-sama baca kan. Kalau ada saya belilah apa yang ni. Baik. InsyaAllah malam ini kita sambung hadis yang ke-289, bab 138, iaitu bab husnul khuluqi idza faqihu. Bab pada menyatakan berakhlak mulia apabila mereka faham tentang agama. Baik. Kita dah baca dalam bab ni ada beberapa hadis. Kita dah baca 1, 2, 3, 5 hadis. Dan ni kan berapa minggu sebelum minggu lepas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-289. Haddatsana, hadis ini marfu'. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Dawud bin Yazid qala sami'tu abi yaqulu sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala al-ajwafani wal farju wal fam wa aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Dawud bin Yazid qala sami'tu abi yaqulu sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala al-ajwafani wal farju wal fam wa aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq atau kama qala. Hadis ini hadis sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tahu apa yang paling banyak menyebabkan masuk neraka? Ditanya kepada sahabat, apakah kamu tahu yang perkara yang menyebabkan paling banyak masuk neraka? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata apa? Allah dan Rasul lebih tahu. Nabi SAW bersabda, disebut yang paling banyak menyebabkan manusia ini masuk ke dalam neraka disebut apa? Ada 2 rongga, yaitu faraj, yakni kemaluan, dan juga mulut. Ini sebabnya disebut apa? 2 perkara ini yang menyebabkan ramai masuk neraka. Cantik di sini kita baca untuk memperingatkan, khususnya saya lah dan juga tuan-tuan dan saudara jemaah sekalian, peringatan daripada Nabi. Sebab dua benda ni semua ada dekat kita, yaitu kemaluan dan juga mulut. Dan apakah pula yang paling banyak menyebabkan masuk ke syurga? Jadi kenapa? Takwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Ramai juga yang masuk neraka dengan sebab kemaluan dan mulut ramai, dan yang menyebabkan paling banyak masuk ke syurga takwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. InsyaAllah 2 perkara ni, mulut kita, kemaluan kita, dan mudah-mudahan yang ada dalam masjid ni kita sentiasa jaga. Maluan kita tidak kita auzubillah ini tak ada ni melakukan zina, tak ada kan.
mulut kita. Mulut ni yang bahaya ni. Kan? Mulut ni lah yang selalu menyebabkan kita tergelincir daripada landasan yang benar. Lidah tidak bertulang. Sebab tu saya bawa sikit apa bahaya lidah ni. Kalau kita tak berhati-hati, antaranya mungkin kita bercakap perkara-perkara yang tak elok, benda-benda yang hujah. Dengan mulut kita berbohong, dengan mulut kita, dengan lisan kita, kita bercakap perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ke tak ada? Saya sebut ni diri saya sendirilah. Banyak mulut saya hidup sembang saja tu, orang sembang kita tu dengan keluar daripada mulut kita ni benda-benda yang elok. Kita bercakap tentang orang, fitnah, kan? Kita mengumpat. Mudah kalau kita tak jaga, memang kita akan terdedah kepada ni. Ada orang yang ini suka menyebarkan rahsia orang. Dia tahu rahsia tu bukan kelemahan keaiban orang, tapi dia menceritakan, dia guna mulut dia, lidah dia untuk cerita, nak sebarkan aib orang. Ada. Kita bercakap perkara-perkara kotor, menghasut, tuduh orang macam-macam. Itu semua dosa datang daripada mai ikut lidah kita, mai ikut mulut kita. Mulut kita ni kalau tak ada lidah, dia terkerat. Oh, dia tak bunyi ya. Mulut di sini maksudnya lidah lah. Itu. Yang kedua, selain daripada percakapan tu, mengadu domba, apa lagi? Hina orang, bergurau yang melampau, itu semua yang boleh mendatangkan dosa. Itu kata Nabi SAW, la yastaqimu iman 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yastaqimu lisanuhu wa la yudkhilu rajulan jannah la ya'man jaruhu bawa'iqahu kama qala. Tidak dinamakan, belum dinamakan lurus keimanan seorang itu sehingga mana lurus hati dia, dan belum tidak dinamakan lurus hati seorang itu sehingga luruslah lisan dia, lidah dia. Dan tidak akan masuk juga seorang yang jirannya ataupun tetangganya tidak aman daripada, tidak merasa aman, tidak merasa selamat daripada kejahatannya. Bahaya lidah. Jadi kita kena sama-sama jaga. InsyaAllah pada itu kita, kemaluan itu kita jaga, insyaAllah kan. Kita buat benda yang Allah larang ni. Tapi yang kita risau ni mulut kita ni. Mulut kita. Mulut ni dia tak kira dia ustaz ke, dia apa ke, kalau tak berjaga-jaga, tak berhati-hati, memang sangat terdedah untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, sehingga kan kalau kita tidak bermohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kekal dosa dan dengan menggunakan mulut lidah kita ni, maka menyebabkan menjadi punca kepada Allah membebankan kita ke dalam neraka. Auzubillah min zalik. Sama-sama jaga. InsyaAllah dalam ni semua okey ni. Okey. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga dan suatu yang apakah yang paling banyak menyebabkan masuk syurga? Ini mudah-mudahan kita ambil peluang ni. Yang menyebabkan kita banyak masuk ke dalam syurga, kata Nabi, takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dan hadis ini dia Imam Bukhari susun diletak di bawah bab menyatakan akhlak mulia. Tapi dalam riwayat tersebut
ya, ada perkara-perkara yang kita boleh ambil aktibar di pengajaran, di peringatan sedaya daripada akhlak yang baik. Jadi mudah-mudahan yang tuan-tuan yang ada dalam masjid ini semuanya orang yang sentiasa untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa memburu takwa, mencari ketakwaan kepada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dalam majlis ilmu ini tanda untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita dengar kan takwa tak? Kalau solat Jumaat, kalau khutbah Jumaat, pun kita sedia maklum kalau khatib terlupa memesan tentang takwa, tak sah khutbah tersebut. Betul kan ni? Lupa, ittaqullah kan contoh kan, terlupa. Masuk tajuk, terlupa dah nak berpesan kepada takwa tu. Dia boleh dalam bahasa Melayu, boleh bahasa Arab boleh kan? Kita terlupa, maka tak sah khutbah tersebut. Dia mesti ada pesanan kepada takwa. Sebab tu para ulama juga kalau kita dengar kuliah-kuliah majlis ilmu mereka, dia mulakan majlis ilmu itu dengan memesan kepada takwa. Saya pun beramallah tengok bagaimana adab para ulama kita sebelum mulakan majlis ilmu, dia mesti pesan kepada takwa. Itu kalau saya setakat ni cubalah untuk ikut. Betul pergi permulaan tu saya akan baca surah ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Pesanan takwa, pesanan ikut kepada Allah. Banyak definisi takwa ni. Kata Ibn Abbas, takwa ni amar ma'ruf nahi munkar, senang je. Buat benda baik, tinggal perkara munkar. Itu takwa. Buat benda baik, tinggal perkara yang munkar. Kata Sayyidina Ali ada 4 tak? Takwa ni ada 4 ni, ulang kali ni. Yang banyak kali lah saya sebut kan. Orang lain pun pergi sebut juga, kita pun dah hafal. Apa kita ulang kali. Kata Sayyidina Ali, takwa tu apa? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Takut kepada Allah berbeza dengan takut kita kepada makhluk. Takut kepada Allah kita kena dekat lagi. Takut kepada makhluk kita jauhkan, kita lari. Itu orang kita takut kat polis, kalau boleh tak nak jumpa polis. Takut dekat guru disiplin, kalau boleh tak nak tengok, tak nak jumpa, tak nak sisih dengan cikgu disiplin. Itu takut kepada makhluk. Tetapi takut kepada Allah, lagi takut kita kepada Allah, lagi dekat kita dengan Allah. Lagi takut kita dengan Allah, lagi dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-khawfu najari. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil. Wal amalu bitanzil maknanya kita beramal dengan apa yang diturunkan, yakni Al-Quran Karim. Beramal. Kita sama-sama muhasabah lah. Sebab ini kata Nabi, antara paling banyak yang menyebabkan masuk ke syurga takwa dan juga akhlak baik, berdasarkan kepada riwayat ini. Jadi kita beramal lebih tanzim, kita beramal dengan apa yang diturunkan, yakni Al-Quran Karim. Baca, faham, kemudian kita beramal apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan di dalam Al-Quran Karim. Saya sebut ni pun kadang habis-habis sebut ni teringat banyak lagi kekurangan. Baca, orang baca pun time kita rajin kita baca, time kita malas sekarang kita tak baca. Dah baca, lama dah baca ni, lama dah baca 2-3 kali khatam, tapi kita tak baca terjemahan dia, tak faham maksud dia. Masih lagi kekurangan. Tapi tak apa, Allah Subhanahu Wa Taala bagi
panjangkan usia kita ini, kita sama-sama kata apa, upgrade kualiti hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Bukan sekadar baca saja, tapi kita sama-sama baca dan juga kita sama-sama faham sesungguhnya kita beramal apa yang disebut, apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Saya ingat apa nama seorang ustaz berkaitan dengan inilah, paling kurang kita kena faham tentang apa yang kita baca dalam solat kita. Jangan ada dalam kalangan kita surah Bismillahirrahmanirrahim pun tak tahu makna. Yang ada macam tu kan. Kemudian surah Fatihah, paling kurang kita fahamlah apa maksud setiap ayat surah Al-Fatihah tu. Ini kita nampak macam mudah kan, tapi kalau kita tidak bagi keutamaan, bagi perhatian bacaan-bacaan dalam solat kita pun kita tak faham. Berapa lama dah solat? 40 tahun, 50 tahun, tapi kita tak faham. Memang sah, cumanya dari segi kualiti. Saya besarkan diri saya juga. Bukan saya tahu semua, banyak juga tak tahu. Kan peringatan untuk diri sendiri. Okey. Beramal dengan apa yang diturunkan, yakni Al-Quran Al-Karim. Pastikan setiap rumah kita ada Al-Quran. Sudah pastilah ada, kan? Suka saya sebut juga yang Ustaz dulu sebut. Kalau rumah kita ada 4 orang, paling kurang ada 4 buah Al-Quran. Seorang satu. Satu boleh tak? Boleh. Tak boleh. Tapi kalau ada seorang satu tu lagi baik. Lagi baik. Itu yang kedua kata Sayyidina Ali, ya, iaitu takwa. Yang ketiga, redha bil qalil. Ataupun ada sebut qanaah bil qalil. Dia rasa cukup, rasa memadai dengan sedikit. Apa yang kita dapat ni Allah, kita rasa banyak dah berbanding dengan orang lain, kan? Nikmat yang kita dapat, kesihatan yang kita dapat ni, lebih kita rasa macam Allah cukup, Allah dah bagi ni cukup untuk aku. Kita rasa redha walaupun kita dapat pada tu sedikit. Dan yang terakhir kata Sayyidina Ali, taqwa itu iaitu isti'dad liyaumir rahim. Buat persiapan, buat persediaan untuk hari kemudian. Hari kemudian maksudnya pada hari akhirat. Jadi kita duduk malam ini, selain daripada untuk kita tambah ilmu, sudah pastilah semua ini kita mengharapkan persiapan kita, persediaan kita untuk hari akhirat. Kematian kita tidak tahu bila masa, kan? Wallahu a'lam. Sampai bila masa ajal kita ni, waktu bila. Jadi kita sentiasa bersedia, buat persediaan untuk hari kesudahan, hari akhirat. Ini kata Sayyidina Ali. Jangan ada dalam hidup kita ni langsung tidak berfikir tentang kematian. Jangan ada. Kita kena fikir, kena sentiasa bersiap sedia. Saya nasihatkan diri saya sendiri lah. Kalau tengok balik, khususnya diri saya sendiri, banyak wang dah. Banyak, kan? Banyak wang, kan? Kebaikan tak banyak mana. Mungkin lahu, maksiat, takut, kan? Dengan mak ayah kita cek balik, kalau saya lah dia, kan? Ibadah kita cek balik, takut dah. Takut lama kita kata tak cukup. Persiapan kita, persediaan kita untuk hari akhir tak cukup. Tak cukup. Kita dah rasa macam okey dah, kan? Okey dah, tu bahaya. Sedangkan tak cukup. Betul-betul solat masa bila, kan? Usaha lalu tu ada Allah ampunkan, kan? Kemudian kebaikan yang kita buat pada hari ini, kan? Allah terima ke tidak. Jadi kita kena sentiasa berusaha untuk buat persiapan. Mana-mana yang kita boleh betulkan, kita
kita betulkan. Kesilapan lalu, insya-Allah semua tidak bersalah. Yang pentingnya kita silap, kita bertaubat, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Sekiranya Allah ambil nyawa kita, kan? Malaikat maut ambil nyawa kita dalam keadaan dosa-dosa kita semuanya terampun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang disebut sebagai perkara-perkara yang menyebabkan masuk, yang paling banyak menyebabkan masuk ke syurga. Dan yang keempat adalah yang katakan ini, yang kedua akhlak yang baik. Sedia malu. Baik, hadis yang ke-290. Hadis ini hadis mauquf. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abu Amir qala haddatsana Abdul Jalil bin Atiyah an Syahr an Ummi Darda qalat qama Abu Darda lailatan yusalli faja'ala yabki wa yaqulu Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi hatta asbaha qultu ya Abu Darda ma kana du'auka munzu al-lailah illa fi husnil khuluq faqala ya Umma Darda innal 'abda al-muslim yahsunu khuluquhu hatta yudkhiluhu husnu khuluqihi al-jannah wa yasi'u khuluquhu hatta yudkhilahu su'u khuluqihi an-nar wal 'abdu al-muslim yughfaru lahu wa huwa na'imun faqultu ya Aba Darda kaifa yughfaru lahu wa huwa na'imun qala yaqumu akhuhu min al-layl fayatahajjadu fayad'u Allah 'azza wa jalla فيستجيب له ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه أو كما قال. Daripada Ummu Darda radhiyallahu anhu. Maknanya Ummu Darda ni isteri daripada Abu Darda. Jadi dua orang isteri. Ini isteri yang sulung. Daripada Ummu Darda radhiyallahu anha. Beliau telah berkata, Abu Darda radhiyallahu telah bangun pada satu malam dan salat. Lalu dia menangis dan berkata, doa, ya Allah, Engkau telah mengelokkan kejadian aku, maka elokkanlah juga akan akhlak aku. Ini doa kita kan? Apa kata Abu Darda? Ya Allah, Engkau telah mengelokkan kejadian aku, maka perelokkan jugalah perangai akhlak aku. Sekarang periode ini sampai bila? Sampai subuh, sehingga subuh. Lalu aku berkata, siapa ni kata ni? Abu Darda. Wahai Abu Darda, kenapakah doa kamu sepanjang malam hanya memohon akhlak yang baik? Sebab sepanjang malam ni minta doa supaya Allah tolong jadikan dia seorang yang berakhlak mulia. Sepanjang malam minta doa tu ya, minta supaya bagi akhlak mulia. Lalu Abu Darda menjawab, wahai Ummu Darda, sesungguhnya seorang hamba yang muslim itu dia sentiasa mengelokkan akhlaknya sehinggalah akhlaknya yang baik itu masukkannya ke dalam syurga. Dan dia memperburukkan akhlaknya sehingga akhlaknya yang buruk itu memasukkannya ke dalam neraka. Akhlak yang baik membawa ke syurga. Perangai buruk, na'udzubillah, membawa kepada neraka. Dan seorang hamba yang muslim diampunkan baginya walaupun dia tidur. Cerita lain. Dan seorang hamba yang muslim diampunkan baginya walaupun dia dalam keadaan tidur. Lalu Ummu Darda radhiyallahu anha berkata, wahai Abu Darda, bagaimana diampunkan baginya sedangkan dia tidur? Abu Darda menjawab, saudaranya bangun malam hari lalu dia bertahajud, kemudian dia berdoa kepada Allah, lalu dimakbulkan baginya. Dan dia berdoa kepada saudaranya,
lalu dimakbulkan baginya padanya. Kita tidur malam ni, balik malam ni tidur kan? Syahrini bangun tahajud pagi. Dalam tahajud tu, dalam qiyamul lail Syahrini minta doa, ya Allah aku ampunkanlah saudara-saudaraku. Kita tidur kat rumah kan? Dosa kita kan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas doa yang dibacakan oleh saudara kita. Saudara kita. Kita dah baca minggu lepas kan? Banyak kelebihan qiyamul lail ni. Kelebihan ni kita dah tahu. Saya sebut ni, kelebihan ni banyak kita tahu. Masuk saya. Tapi kadang-kadang ya Allah beratnya. Ni saya rasakan ni berat kan? Buka mata dah tu. Buka mata aku teringat orang kata ada apa? Ustaz sebut kalau dah malas dengan nak bangun, cukuplah istighfar, cukuplah astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kemudian tidur balik kan? Apa kan? Itu saya tutup kirut kan? InsyaAllah ni semua ni yang mulai tahajud di tiap malam. Ada juga ada sembang-sembang tu, bangun malam apa, tak boleh tidur Ustaz. Memang dia automatik dia terjaga. Pecah mata pun dia tak boleh nak dijaga juga. Itu bangun tu kan. Itu syukur juga tu Allah bagi kan, cara Allah nak bangunkan kita malam. Qiyamul lail dengan cara Allah kejutkan kita kan. Allah tak bagi kita mengantuk. Syukur kepada Allah, kepada sesiapa yang Allah dah bagi dia satu apa asalnya, satu kesenangan. Dia tak payah nak bersusah payah. Hari-hari Allah bantu. Dia jaga bangun, tak ada rasa Allah beratnya. Berat tu nak tinggalkan katil tu, tak ada. Tu ingat tu. Sampai dah subuh boleh sembahyang tahajud, sembahyang solat. Sunat boleh baca Quran, tunggu sampai subuh. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan itu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan itu. Tapi bukan mudah-mudahan, bukan mudah. Itu syukur kalau Allah pilih kita. Allah pilih kita. Semua kita dengan cerita ke orang lah kan, tak sudah etik lah. Kan Allah pilih kita, Allah bagi kemudahan kepada kita. Bangun tengah malam, boleh istiqamah, boleh qiyamul lail. Di saat orang lain tidur, dan kita dapat bangun. Satu kelebihan yang wajib kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau menurut riwayat Abu Darda ni, kita yang tidur, kemudian kawan-kawan kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita doakan untuk kita. Haji kalau bangun malam ni je, doa untuk saya hari depan ni. Ya Allah, itu apa kalau Ustaz malam tadi dia cakap kan. Saya tidur kan, saya tidur. Haji bangun tu dalam doa tu minta ampun. Ampunkanlah ahli keluarga, ampunkanlah ibu kan, ampunkanlah ahli keluarga aku, ampunkanlah dosa-dosa sahabat-sahabatku, kawanku. Dalam tu slip juga nama saya ada apa? Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan juga walaupun kita sedang tidur. Baik, yang seterusnya. Selain daripada itu, minta doa supaya Allah SWT menelokkan akhlak kita. Hadis ke-201. Ini lebih panjang. Disambung lagi macam ni ya. Hadis yang ke-201 ni pun banyak perkara yang kita boleh bincang. Antaranya disebut tentang tentang penyakit, tentang zalim. Nanti kita akan sambung lah.
hadis yang ke-291. Mudah-mudahan apa yang kita masih pada malam ini, kita sempat baca 2 hadis saja, kan? Tapi dalam 2 hadis ni banyak perkara yang saya ingat boleh kita ambil sebagai tazkirah kepada diri kita. Saya baca ni khusus untuk diri saya lah, tazkirah untuk diri saya. Pertama, untuk jaga mulut kita, jaga kemaluan kita. Dengan sebabkan mulut dan juga kemaluan kita ni maka kita diubah ke dalam neraka, auzubillah min zalik. Dan sama-samalah kita meningkatkan takwa kita, buat baik kita, akhlak baik kita. Mudah-mudahan dengan takwa kita, dengan akhlak yang baik kita menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam jannah, ke dalam syurga, insya-Allah. Yang baik daripada Allah yang lemah dan kuasa semua datang di diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.